Kalau diberi drawing macam ni, ini saya guna Fusion untuk lukis. So dia ada berapa komponen. Mula-mula kita tengok komponen tu ada berapa, ya. Komponen tu ada. So, komponen dia awak tengok dekat dia punya part list, ya. Tajuk dia hook assembly. So part list dia number 1 sampai 6. Tengok ni, item ni ada 6 item. So pastikan awak model tu ada 6 model, ya, 6. So komponen number 1 adalah sini. Tengok nombor 1 dia tulis. So, dia adalah support plate, ya. Support plate. Komponen number 2 yang ni. Sebab dia label number 2. Dia adalah anchor, ya, anchor. Komponen number 3 adalah hook. Hook. Ni awak tengok dekat crane ada selalu pakai, kan. Komponen number 4 plate spacer. Nombor 4 ni, plate spacer. Komponen number 5 adalah bush. 5 sini bush. Dan komponen number 6 adalah ambush. So, bila awak tahu awak kena lukis 6 komponen, mula-mula awak lukis komponen yang besar dululah. Dan barulah komponen-komponen yang kecil, ya. Komponen yang besar tu ambil masa untuk lukis. Kemudian awak lukis komponen yang kecil-kecil tu simple. Kemudian awak tengok dia punya assembly. Assembly dia mana? So kita tengok hook ni ada sini. Kemudian ada support plate dia. Kemudian ada anchor dia dalam ni. Kemudian ada nombor 6. Okay. Nombor 6 ambush dia masuk dalam ni. Ini plate spacer sebab dia nak spacekan, ya. Spacerkan dua benda ni. Kemudian dalam ni ada yang kuning tu. Kuning tu. Ini balloon ni tak cukup, ya. 1, 2, 3, 4. Nombor 5, ya. Nombor 5. 5 adalah bush. Bush dia ada yang kuning. So bush dia yang ni. Dia tulis dalam ni. Cross sectional ni ada 5 bush dulu. So awak fahamkan dulu dia punya assembly tu. Supaya senang bila kita nak buat tu, kita dah ada idea lah mana nak pasangkan hook assembly. Okey, kemudian awak buka inventor, ya. Awak buka inventor, awak lukis part yang pertama. Saya cuba tadi, awak lukis part yang pertama adalah hook, ya, hook. So saya nak ajar satu benda lagi. Saya tak ajar lagi thread, ya, lukis thread. Thread ni dia buat secara automatik. So macam mana nak lukis hook? So awak kena sketch, ya, awak kena sketch. So sketch tu awak jangan buat revolve ke apa, awak sketch secara depan. Okey. Macam ni saya buat satu line, kemudian kita mirror sebab dia simetri. So lukis bahagian sini. Gunakan constraint tangent ni untuk bahagian ni, saya onkan constraint. Banyak sangat constraint pun serabut juga. So awak lukis line, make sure dia bersambung, ya. Gunakan dimension yang diberi dalam drawing. Jadi ni kalau awak tengok dekat drawing dia, awak kena pandailah baca drawing. Kalau merangkap baca drawing memang masalah. So awak tengok komponen ni. Okey. So dia ni 22, so separuh dia 11. So distance daripada sini ke titik ni adalah 28.95. Yang ni curve ni R dia 12, ya, R dia 12. So dia sama je, half circle. Ini awak buat dia ni. So kemudian awak buat yang ni R25, sambung balik. Kemudian awak mirror, ya, mirrorkan supaya dia jadi bahagian bawah. Baik. Janganlah buat sampai terus ke atas ni, nanti susah.
So buat yang ni dulu. Sebab apa? Kalau kita tengok dia punya bentuk dia, atas ni dia, bawah ni hanyalah silinder. Bahagian atas ni silinder. So nanti kita akan lukis circle buat silinder. So bila awak dah ada profile dan awak mirror, finish sketch, kemudian awak extrudekan ya. Kita dapat macam ni. Jangan guna revolve. So make sure awak tahu tu siapa nak guna, extrude atau revolve. Okey, kemudian awak pergi kepada silinder yang bahagian atas ni. So dekat silinder tu, kemudian dia 38 mm panjang. So yang ni senang je, awak lukis sketch atas bahagian atas ni. Diameter dia 22. Kat mana kita dapat diameter 22? Dekat drawing. Nampak tak dia punya diameter sini? Okay, 22. Walaupun dia buat ni bukan dalam simbol diameter, tapi kita tahu dia punya panjang dia 22 mm. Right? So, saya tak buat plan view pun dalam ni. So kita tahu diameter untuk silinder tu dengan panjang 38 mm ni adalah 22. Itu juga dengan tebal ni. Tebal ni pun kita extrude berapa tadi? Kita extrude 22 mm sebab dia tebal dia sama dengan diameter silinder. So finish sketch. So kita dapat silinder. Kemudian awak sketch lagi atas ni. So sketch yang atas ni silinder juga. So akan guna silinder. Kemudian sketch lagi 32 mm. Kemudian sketch lagi atas ni panjang dia 18 mm. Kemudian barulah awak fillet ya. Kemudian barulah awak fillet. Fillet lah bahagian sini ya. Maksudnya kita punya fillet ataupun chamfer tu buat last sekali. Jangan buat mula-mula. Buat terus fillet, nanti ada problem bila awak nak buat geometri. So awak buat last sekali untuk finishing ya. Finishing macam fillet ataupun chamfer last sekali. So dalam ni 2 mm. So dalam drawing ni saya rasa saya missing untuk 2 mm, tapi saya lupa je 2 mm ya. Itu minor. So satu benda yang saya nak ajar adalah macam mana nak buat thread ya, thread. Thread command ataupun berbenang dia ada dalam ni ya, dia ada dalam ni. So thread. So, kita boleh itu kita belajar macam mana nak buat lubang yang ada benang kan. Yang ni macam mana nak buat benang pada silinder. So kita guna command thread. So command thread ni dia buat thread saja. So selain daripada menggunakan whole command, okay, kita boleh gunakan thread command untuk thread. Klik thread ni. So kemudian dia tanya select cylindrical or conical face to thread. So pilih permukaan yang nak kita letakkan benang. Kita letak situ. So dekat sini dia akan keluar menu. Kalau tengok menu ni, sini dia pilih unsymmetric end profile. So kita memang guna unsymmetric end profile. So dia ada banyak jenis thread yang ada. Sama juga macam whole command, dia sama juga dia punya type of thread. So kita ambil default dia unsymmetric end profile ya. ANSI itu apa maksud dia? American National Standard Steel Industries. American National Steel Industries. Ambil je unsymmetric end profile ya. Sebab dalam contoh-contoh sebelum ni kita guna unsymmetric. Dalam kita punya semua projek yang akan kita guna dalam ni akan gunakan unsymmetric. So dia auto detect. Dia detect size dia 16. So dia bagilah designation M16 kali 2. 2 tu pitch ya. Pitch tu adalah jarak antara benang. Kelas 6G.
So dia bagi yang ni adalah left hand, yang ni adalah right hand. Yang tu saya tak kisah sangat left ke right ke, biar ambil yang default. So depth ni benang penuh ataupun benang separuh. Macam ni kalau dia buat macam ni, benang dia penuh ya, benang dia. So biar je kan okey. Kita dah ada benang. So, bila kita nak guna nut nanti kita tahulah kita kena guna M16 punya nut ya, M16. Okey, komponen yang kedua adalah support plate. Yang ni simple saja. Awak sketch je terus ya, sketch terus. Benda ni kemudian awak extrude. So extrude dia berapa? So, dalam kita punya drawing kalau kita tengok support plate ni, dan ni awak sketch semua sekali. Extrude je nut 7mm ya. Kita dapat support plate. Plate spacer. Yang ni saya beli. So, plate spacer kalau kita tengok pada drawing dia dekat sini, nombor 4 ya, nombor 4. Dan nombor 4 adalah plate spacer. So dia ada dua diameter, diameter besar dia 22, diameter kecil dia 16 mm. So, yang besar tu dia punya panjang 36, yang diameter 16 dia ada kiri kanan, panjang dia 30. So simple saja buat ni. Mula-mula awak buat diameter kecil ya. Macam ni saya buat diameter kecil. Ikut awak lah. Saya buat diameter 16. Kemudian saya extrude. Okey. Kemudian awak lukis atas ni, atas permukaan ni, belah ni boleh, belah ni pun boleh. Awak lukis bulatan diameter 22. Salah, diameter 22. Kemudian awak extrude, panjang dia 36 mm. Kemudian awak buat permukaan ni juga, awak buat diameter 16, panjang dia 30. So kita dapatlah plate spacer. So sama juga kita letakkan thread ya. Kalau dalam drawing tu letak thread, awak letakkan thread. So sama juga thread, klik je ni. Dan juga sini. Itu surface. So kita tengok dia punya panjang dia, sekarang ni dia buat 18 mm. Kalau sampai sana je jadi 90. So kita buat 11 sebelah ya, 11 sebelah kita buat. Thread, pilih silinder ni full thread 30 kan, nampak tak 30. So biasanya jarang orang buat 30 ni. So biasanya buat 20. Sebab kadang-kadang kita nak letakkan spacer ya, spacer. Ataupun okay. So offset ni apa? Offset ni kalau kita letak, katalah kita offset 5mm, kita akan offset dekat sini. Nampak tak? Selepas 5mm baru dia buat thread. Itu maksud dia. Kita tak nak offset, kita buat kosong. Ya. So, kalau awak letak 30 pun saya tak kisah. 29. Tapi dari segi machining, macam mana kita nak buat benang sampai habis kan? So susah juga. So dia mesti ada skip. So, dalam case ni saya tak kisahlah 30 ke 29 ke, tak kisah. So, saya ambil je dia punya default dia. Saya ambil je 30. Maknanya kita full thread. Ya, full thread. So, kita boleh plus. Ini sama juga. Kita ada dua thread. Kita tahu ni adalah M16. Sorry. M berapa? M16. Nampak tak ni? Dia akan bagi tahu kita akan guna nut M16.
So savekan benda ni. So, next adalah kita lukis anchor. Ni anchor ya, anchor. So anchor ni item nombor 2. So dia punya box ni 46 kali 46, tinggi dia 31. Di sini awak boleh guna command hole ataupun guna secara sketching ya. Tebuk lubang 25, kemudian buat 32, tinggi dia 5. Okey, kita tengok dia punya contoh. Kita tengok kat anchor ni. Sketch dia box dia kan. Okey, box dia 46. So kita 46 kali 31. Kalau kita tengok gambar dia daripada front view 46 kali 31 ya. Nampak tak? Box 46 kali tinggi dia 31. So kita pergi dekat sini, kita lukis triangle ni, kemudian finish sketch. So kita dapat box 46 46. So kita extrude berapa? Kita extrude dia 46 ya. Kita extrude dia 46. So bawah ni dia square kan, dia square. Jadi 46 kali 46 kali 31. Okay. Kemudian buat dia punya sebelah sini. Dia punya extrusion. So extrusion ni kita ambil pada center of the box. Ambil center pada box ni. So awak gunalah constraint vertical horizontal ni untuk dapatkan dia punya center. Kemudian awak extrudekan dia 12 mm ya. Kemudian awak lukis atas ni juga. Kita extrude 20 mm, diameter dia adalah 12 mm. Kalau kita tengok drawing ni, so dia ada diameter 16 yang mula, panjang dia adalah 12 mm, panjang sini 20 mm, diameter dia 12 mm. Okay. So sama kiri kanan, sama ada awak guna mirror, awak mirrorkan dia punya profile ya. So saya gunakan mirror je sebelah ni. Okey, yang ni saya guna command hole ya, saya guna counter bore hole. Kalau kita tak nak guna counter bore hole, awak boleh guna apa? Awak boleh guna secara sketching ya, sketching. Ini saya delete. So awak pergi dekat sini, awak sketch. Sketch kat center ni, diameter dia adalah kita ambil lubang yang dalam dulu. Lubang yang dalam adalah 25. So sketch circle 25. So, pergi dekat circle. Sketch 25. Ini sketch. Kemudian extrude cut. Ya, extrude cut. So reverse. Ini cut ya, cut. Jadi lubang. Ini adalah true all. Ya. Kemudian sama juga kita sketch juga kat sini. Circle dia adalah ini apa ni? 32 tinggi 5 ya, 32. Kita finish sketch, kita extrude cut. So reverse. Di sini distance dia adalah 5. Okay, sama juga macam kita buat counter bore ya, counter. So sama juga di sini dia ada kiri kanan ni, kita boleh letak thread ya, letak thread kiri kanan, letak dia. Okey. Di sini pun awak reverse thread ni. Okey. Ya, kita ada thread dia M12. Sebab apa? Diameter silinder tu adalah 12, jadi M12 kali 1.75 6G. So yang ni kita guna standard untuk ANSI
method. Ya. Save file. Kemudian ambush. So ambush item number 6. Sorry ni item number 6. So simple saja buat circle, extrude, circle, extrude. Ya. Saya tak payah tunjuklah macam mana sebab simple saja dia punya komponen. Dan item number 5 adalah bush ya. Bush pun sama, buat circle, extrude, buat circle, extrude. Now adalah part untuk assembly. Kena nak. So bush pun simple. So klik new, pergi pada assembly. Ambil kat assembly standard mm ya. Pastikan parts yang kita guna tu juga adalah dalam ini. Saya lupa nak beritahu tadi, bila awak lukis part-part ni gunakan SATA yang sama ya. Macam ni saya guna SATA XY. Semua saya guna SATA XY. Nampak tak tu? Komponen-komponen ni semua saya lukis menggunakan SATA yang sama. So constantkan awak punya SATA, jadi senang kita nak manage. So assembly. So dalam assembly kita kena gerang satu objek ya. Kena reference tu adalah untuk kita pasang pada dia. Maksud dia untuk ground. So dekat sini dia ada place ya, place. So place komponen yang pertama adalah hook. Komponen yang paling besar sekali ya, hook. Okey. So open. So dia dah masuk dalam ni. Saya nak awak right click, place grounded and origin. Tengok dia letak macam mana ya. Bila tekan escape. So, kemudian barulah awak adjust dia punya view dia ya. Adjust dia punya view. So senang kita buat assembly. Nak view ni. Okey, pergi dekat arrow bawah ni. Kita set dia punya as home ya, fit to view. Dia tak lari lah kalau kita pusing-pusing. Dan rumah ni dia balik kepada view yang kita setkan dia. So yang ni yang saya dah pasang tadi. Nampak tak? Dah pasang dia. So cara pasang dia tu macam ni lah. Tadi mungkin nak cepat kita dapat ya. Kita tengok dia punya cross section dia. Awak pergi dekat view half section. Lepas tu tengok dia punya plane. Plane mana kita nak potong ya. Plane dia dah lari. Sepatutnya pasang macam tu ya. Saya rasa saya punya komponen tu lukis tu dah tak betul. Nampak tak dia punya tu? Dia mesti rapat ke bawah ni. Sini pun rapat ya, rapat kelas. Kena check saya punya parts. Alright. So, saya akan tunjuk macam mana nak pasang bolt. Bukan bolt kan, nut. So, awak tak payah lukis nut tu. Sebab dia ada dalam disebut sebagai content center. Content center. So saya akan tunjuk dua benda. Satu pasang bolt and nut, satu pasang nut. So, macam mana kita nak pasang bolt and nut? So saya nak pasang bolt and nut ni dekat ni, lubang dua ni. Okey, lubang dua ni. So kita pergi dekat design. Di sini ada bolted connection ya, bolted connection. Pergi kat bolted connection. Okey. So, dia akan keluar menu ni, bolted connection component generate. Select a plane where the connection start. So kita nak
start daripada permukaan ni. So, klik permukaan ni. Kemudian select mana-mana circle. Sebab apa dia nak cari center line dia. Kemudian cari dekat mana dia akan tamat. So, dia nak tahu panjang dia. Pilih dekat permukaan ni. Kemudian circular reference. Sudah, termination. Dia tak tarik. Okay, klik to add fastener. Dia akan loading tu lama. Di sini kita pakai ANSI bolt. So awak cari dia punya hex bolt ya, hex bolt. Kemudian letakkan dia punya washer. So dia akan automatic detect M16. So letak dia washer. Ini letak dekat dia ada dua part, satu bahagian kanan, satu bahagian kiri. So letak je bahagian ni, letak washer dulu. Dia letak dia punya nut. So dia akan terus pasang kita punya bolt dengan nut. Nampak tadi? Okay, bolt dan nut. So sama ada awak mirror ataupun awak boleh buat sebelah sini. Okay, katalah saya nak buat sebelah sana, criss cross. So, start dari sini, kepala dia ekor di sana. So sama juga bolted connection. Kemudian pilih dia punya permukaan mula dia. Permukaan dia sini dan dia punya curve dia. So concentric ni supaya dia dapat dia punya center dia. Kalau tengok dia punya arrow ni, dia tunjuk duduk kat center, maknanya dia dah betul lah. Kemudian pergi dekat dia punya ni, dia nak tahu tamat dia kat mana. Okay. Kemudian klik add fastener, sama juga. Mula pilih socket, hex bolt, kemudian dia punya washer, kemudian dia punya washer lagi, dan dia punya nut. Automatik dia akan buat bolt dan juga macam mana nak letakkan nut? Nut hanya boleh diletakkan kalau awak define ni sebagai apa? Sebagai thread. Kalau awak buat tak ada thread, dia tak detect dia sebagai nut. So pergi dekat assemble, place, ni ada arrow bawah ni, awak tekan arrow ni, dia ada place from content center. So klik dia, so dia akan keluar fasteners ni, bolt, nut, hex flange dan sebagainya. So saya ambil nut, hex. So saya ambil ISO. Okay, kalau kita tak nak ISO, kita nak ANSI, ambil pada ANSI ya. ANSI. So saya ambil ANSI hex nut metric ni. Okay. So dia tanya apa? Select threaded cylinder. So select bahagian yang ada benang. Ya. Kemudian select circular hole edge ni. Select kat mana dia punya tamat. Ataupun dia punya end dia. Kemudian di sini dia kena auto drop, apply. So dia tengok sini dia punya tu adalah apa? So dia akan letak. Kalau awak nak tukar size pun boleh. Untuk keluar daripada command ni tekan escape. Automatik dia akan letak dia punya nut. So awak tak payah lukis nut. Kalau kita nak tukar size, pergi kat sini, right click, dia ada sini change size. So dia boleh tukar dia punya size M berapa. M16, M16. Yang ni dia auto detect M16. Kalau kita nak style 2, style.
Okay. So seterusnya kita nak letak sini. Ni 12 ya, M12. Dia detect dah M12. Sama juga place from content center. Hex nut, okey. So pilih ni dia akan detect berapa size dia ya. Ini dia akan detect size dia berapa. So pilih dekat mana dia akan end ya. Dekat circle ni. Select a threaded cylinder. Select dulu, dia tak loading dulu. Kemudian select a planar, dia akan end kat mana, nak ikat ketat tu sampai mana. Okay. Dan right saja. Dia ada dua jenis, sebab hex ni dia ada dua, awak boleh pilih sama ada tinggi kepala dia 10.8 ataupun 12 mm. Lepas tu, so since dia sama, awak jangan keluar daripada menu tu, pergi sebelah sini pula. Pilih silinder ni dan pilih dia punya permukaan. Kita pakai 12 ni. Okay, 12. Yang ni size dia lain. Keluar daripada menu, letak balik place. Okay, kalau kita nak tukar kita punya nut tu jenis apa, katalah saya nak turn. Yang ni saya tak letak washer ya. Katalah saya nak letak washer, buat pergi dekat washer ni, washers ni, so, kita ambil plane. Saya nak ANSI punya washer, so dia akan keluar ANSI punya washer. Ataupun awak boleh pilih ISO ya. Saya ISO sikit. Okay, saya ambil ISO 7092 sebab ada washer ni yang dia punya size tak ada ya. Awak check dulu sama ada. Kita letak washer, select a cylinder, dan select dia punya permukaan dia. So letak, tengok dia punya washer. Washer dia size dia betul, letak dia punya. Select cylinder, select permukaan. Okay, bila dah keluar, kita nak letak nut pula, keluar. Klik sekali lagi, ambil nut. Guna X. Saya guna ISO pula ya. ISO 4032 lah. Okay. Pilih silinder, pilih kat mana dia nak ikat. Ini juga pusing balik sebelah sana. Pilih benang tu dan pilih kat mana, kat atas washer ya. Sudah ikat sampai washer. So itu kaedah untuk letak nut pada komponen yang ada thread ya. So semua benda ni dia akan letak dalam part list ya. Kalau kita buat drawing, so saya placekan base tu. Ya. Kita tengok dia punya part list. Kita letak dia punya part list, annotate part list. Save dia punya view. Dan OK. Yes. Kita tengok dia punya tu, dia akan update sekali dengan both. Nampak tak? So, daripada item 6 tadi, 6 item dia akan jadi sampai 14 item. Sebab apa? Kita dah masukkan dia punya bolt and nut dan juga washer ya. Dia akan bagi berapa kuantiti yang kita masukkan. Begitu juga dengan bomb ya. Saya guna auto bomb lah, auto balloon. This view around lah.
Dia akan update semua komponen ni dalam. Then awak save lah. Dia akan tanya komponen ni nak masuk tak balik dalam kita punya folder, tekan OK. So komponen ni, parts ni dia akan masuk dalam kita punya folder drawing ataupun part drawing.